Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam Malaysia Memilih, dan inilah proses demokrasi sudah pun bermula secara rasminya dan boleh dikatakan detik ini juga sudah bermulanya tempoh berkempen yang halal, yang rasmi untuk calon-calon yang bertanding, dan kami mengikuti dan menyorot seluruh Malaysia nama-nama calon yang diletakkan untuk memenangi hati anda sebagai pengundi, lebih 21 juta pengundi dalam PRU ke-15 ini. Dan perkembangan terkini juga akan kami bawakan. Anda boleh terus sahaja bersama kami di astroawani.com, dan dalam pada itu juga saya ingin alu-alukan kedatangan tetamu-tetamu saya pada petang ini. Saya bersama dengan Dr. Ahmad Zaharuddin Sani, merupakan penganalisis politik di sana, dan turut ditemani mewakili mungkin daripada Borneo, Datuk Dr. Madeline Burma, Fellow Akademi Sains Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Kita nak bercerita mengenai kerusi panas, tak panas, calon mana. Kepenjuruan itu, 3 penjuru itu macam susah nak jumpa pada pilihan raya kali ini. Tapi itu kita simpan dahulu kerana tumpuan perlu diberikan dengan apa yang berlaku di Sabah. Kerana ada sesuatu perkara yang menarik berlaku di Sabah pada kali ini. Ingin saya bawakan perkembangannya. Saya bergerak ke skrin sesentuh kita di belah sana kerana difahamkan di beberapa kawasan tertentu berlaku pertembungan dengan apa yang kita fahami sebelum ini mungkin sudah diselesaikan dengan cara baik dengan calon-calon GRS dan juga Barisan Nasional. Namun begitu, apa yang jadi apabila dalam hari penamaan calon ini, 2 kawasan terutamanya, iaitu kalau dilihat kepada di P183 Beluran, di mana ini menyaksikan pertembungan 5 penjuru, di mana kalau dapat dilihat di sini, sebelum ini nama Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dari Perikatan Nasional tidak diletakkan di situ, tetapi hari ini telah menyaksikan bahawa Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Beliau akan menentang calon yang diletakkan oleh GRS Barisan Nasional, iaitu Benedict Asmat di situ, Barisan Nasional, dan juga akan ditentang oleh calon daripada Parti Pejuang Tanah Air, Pakatan Harapan dan juga Parti Warisan Sabah. Itu di P183. Satu lagi kerusi yang menjadi tumpuan ialah P179 di Ranau. Kalau dapat dilihat di situ, calon yang diletakkan oleh GRS Barisan Nasional beberapa hari lepas ialah Jonathan Yassin dari Parti Gabungan Rakyat Sabah, di mana beliau juga akan ditentang oleh Marcos Siton dan juga calon warisan dan juga akan ditentang oleh PH Pejuang dan juga Parti Bersatu Rakyat Sabah. Perkembangan ini memberikan satu dinamik baru dalam perbincangan kita pada hari ini. Apabila pertamanya, teka-teki Datuk Ronald Kiandi terjawab apabila dia bertanding atas tiket Perikatan Nasional selepas tidak dinamakan oleh GRS. Dan untuk memahami hal yang berkaitan dengan GRS dan juga di Barisan Nasional di Sabah ini, saya akan bersama dengan penganalisis sebentar lagi. Tetapi kita mungkin teruskan saja dahulu bersama dengan wartawan Awani Borneo, Radi Muslim. Radi Muslim mungkin dapat memberikan perkembangan terkini khususnya di P183 Beluran itu. Apa ceritanya, Radi? Baik Zul, untuk setakat ini pada jam ini pusat penamaan calon telah pun tutup ya. Dan untuk makluman semua, pusat penamaan calon untuk P183 Parlimen Beluran ini pada pagi tadi diadakan di Dewan Masyarakat Beluran. Dan seperti kita ketahui, terdapat 5 calon untuk parlimen ini, iaitu Datuk Seri Ronald Kiandi mewakili Parti Perikatan Nasional, Barisan Nasional pula diwakili oleh Benedict Asmat, dan Warisan iaitu Rowena Wasis, dan Pakatan Harapan pula diwakili oleh Felix Joseph Tang, dan satu lagi iaitu Parti Pejuang diwakili oleh seorang wakil yang mungkin agak baru, iaitu Housing Samsudin alias Samsudin. Baik, saya ingin ceritakan kembali bagaimana proses penamaan calon pada awalnya tadi, di mana seperti kita ketahui sebelum ini terdapat ura-ura mengatakan Datuk Seri Ronald Kiandi akan bertanding, dan itu menjadi isu dan polemik di dalam media sosial sejak daripada kemarin. Dan pagi tadi semua itu akhirnya terjawab apabila beliau hadir bersama dengan saya anggarkan dalam 3 hingga 500 orang penyokong beliau yang hadir di dataran Beluran untuk sama-sama memberikan sokongan kepada beliau dalam proses penamaan calon tersebut. Dan beliau akhirnya muncul mengenakan t-shirt tanpa sebarang logo. Namun penyokong-penyokong beliau seperti dalam visual yang saya
antarkan mereka kelihatan memakai pakaian baju dengan tertera logo Perikatan Nasional. Dan seperti diumumkan, beliau mengatakan akan mempertahankan kursi Parlimen Beluran ini kerana beliau berpendapat masih banyak yang harus diteruskan aspirasi beliau dan membawa agenda untuk membangunkan Beluran ini untuk membangunkan dengan lebih pesat lagi pada masa akan datang. Betul. Andi, mungkin kita dapat fahami sejauh mana ini bakal mengubah corak pertandingan di Beluran satu dan juga di Sabah secara keseluruhannya. Kalau Radi berceritakan tadi kekuatan penyokong-penyokong Datuk Seri Ronald Kiandi contohnya. Bagaimana? Adakah ianya tegang ketika penamaan calon tadi? Baik, Zul. Suasana jika kita hadir dalam pusat di berhampiran sekitar tu, keadaan memang semua dapat dikatakan semua pihak parti memiliki membawa penyokong-penyokong mereka bersama. Kalau dapat saya gambarkan, bila di sebelah kanan kiri Dewan tu adalah diletakkan pasukan daripada Perikatan Nasional, di hadapan Dewan pula di luar lah. Dia aja mesti diletakkan 50 meter daripada pusat penamaan calon. Syarat-syarat itu telah diletakkan oleh pasukan keselamatan kita. Dan di sebelah kiri pula ditempatkan daripada penyokong-penyokong Pakatan Harapan, Pejuang dan juga daripada Barisan Nasional. Keadaan sebenarnya kalau kita lihat demokrasi di Beluran ini agak sihat. Walaupun kita lihat banyak persaingan iaitu dengan 5 penjuru, namun apa yang kita nampak penyokong-penyokong tetap bersorak dengan sorakan yang betul, dengan sorakan yang memberikan semangat kepada calon-calon mereka. Bagaimanapun tidak ada sebarang perkara yang tidak diingini. Walaupun kita ketahui kerusi ini agak panas apabila Datuk Seri Ronald Kiandi mengumumkan dan hadir dengan tiket Perikatan Nasional. Keadaan itu sebenarnya kalau dilihat memang agak mendebarkan pada awal pagi tadi dan menyebabkan orang ramai tanya-tanya beliau akan hadir dengan tiket apa, dan akhirnya semua itu terjawab. Namun keadaan sangat terkawal dan penyokong sebaik pengumuman calon sah bertanding, penyokong bersurai dengan aman dan damai. Zul. Itu sesuatu menarik untuk diperhatikan. Terima kasih Radio Muslim kerana sudi memberikan perkembangan terkini dari Beluran. Dan untuk memahami, bagi kita mungkin kalau tidak arif mengenai politik di Sabah ataupun percaturan yang dilakukan oleh parti-parti politik di Sabah khususnya, untuk kita memahami JRS dan Barisan Nasional di Sabah menjalinkan kerjasama dan pengagihan kerusi-kerusi dan calon-calon dan juga kerusi. Sebagai contoh, JRS sepatutnya mendapat 13 kerusi daripada 25 kerusi parlimen yang ditandingi. Manakala BN Sabah pula mendapat 12 kerusi dan 1 kerusi DUN, iaitu di kerusi pilihan raya kecil DUN Bugaya. Kita ingin memahami bagaimana apa yang berlaku pertembungan antara calon JRS Barisan Nasional dan juga calon Perikatan Nasional ini. Saya terus saja untuk mendapatkan kearifan Dr. Firdausi Sufian, pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah. Assalamualaikum, selamat petang Dr. Firdausi. Respon pertama Dr. Firdausi apabila melihat kepada pertembungan antara calon JRS Barisan Nasional, Perikatan Nasional, bagaimanakah ini mungkin memberikan gambaran secara luas perbincangan politik dan juga apa yang akan mencorakkan rentak kempen pilihan raya di Sabah? Ya, Zul. Sekarangnya kita lihat ya, apabila saya tengok sejak pembelian borang tu Sabah paling tinggi 716. Jadi sudah tentu adalah perkara-perkara yang menarik dan menakjubkan berlaku ya. Seperti apa yang berlaku sekarang ini, tiba-tiba pula ada yang contohnya macam Datuk Seri Ronald Kiandi bertanding di atas tiket PN. Jadi kalau kita lihat ini adalah fenomena yang bukanlah baru sebenarnya, sebab ini fenomena pada kita tengok 2 tahun yang lalu apabila kita ada pilihan raya negeri, kita kalau setakat hanya 8 ataupun 7 5 bertanding dalam satu kawasan tu, kita pernah sampai mencecah 13 orang. Right? Jadi ialah ini adalah fenomena di mana secara umum lah kita tengok fenomena di mana politik itu amat fluid pertama, dan juga setiap political party itu amat bergantung dengan yang lain. Jadi dan juga memandangkan fluid dan juga weak. Bukan semua parti-parti ini boleh dikatakan ada satu dominant force ya. Jadi oleh yang demikian,
seperti mana yang kita dengar apabila Datuk Bong apabila buat pelancaran menamakan calon-calon tu, dia pernah kata, dia ada cakap bahawa ada yang tidak dicalonkan tu memanglah terguris hati, right? Jadi nampaknya memang ada lah yang terguris hati kalau kita tengok ni, ya. Tapi Jadi Dr. Firdausi, kalau saya mencelah di situ, Datuk Seri Ronald Kiandi memegang jawatan yang cukup kanan dalam Parti Bersatu, parti yang menaungi dan juga memayungi Perikatan Nasional. Tapi dalam sudut yang lain, Datuk Seri Haji juga melihat kepada di parti tempatan, GRS itu menunjangi semua calon-calon yang dipertandingkan dalam apa ni. Adakah konflik cukup jelas di situ dan bagaimana kita memahami dengan apa yang berlaku daripada pagi tadi ini? Apa maksudnya dan juga bagaimana kita mengistilahkan perkara yang berlaku sebenarnya sekarang ini? Yalah, sebab mungkin kadang-kadang kita kena tengok juga secara umum, contohlah beluran, ya. Contoh, kita tengok contoh, ya. Mungkin Datuk Seri Kiandi pun telah banyak berusaha sebelum ni, banyak bekerja keras untuk bertanding, bekerja keras untuk parlimen beliau, dan tiba-tiba pula tidak dicalonkan. Jadi saya rasa itu yang menyebabkan beliau rasa macam tidak dihargai, seperti mana juga dengan banyak calon yang berada di Semenanjung pun. Jadi mereka pun mengambil borang dan untuk bertanding di atas tikit sendiri. Dan biasanya apabila mereka bertanding di atas tikit sendiri ni, bukan sahaja Ronald Kiandi, ada juga banyak pemimpin-pemimpin pun yang mengambil borang untuk mencalonkan diri sendiri di atas tikit independen. Biasanya mereka ni, mereka rasa mereka mempunyai pengaruh, pertama. Yang kedua, dia tahu mungkin calon tersebut bukanlah berpengaruh sangat. Jadi oleh yang demikian, mereka berani untuk calonkan diri. Dan mereka tahu bahawa secara umum GRS, BN ini masih, ya, memang mereka bekerja sama, tapi di atas landasan yang amat fluid, ya, yang tidak kukuh, right? Jadi itu yang saya rasa banyak. Ini baru satu, ya. Nanti mungkin petang nanti kita akan dengar lagi, mungkin akan ada ramai lagi nih yang akan keluar. Apa yang kita dapat jangkakan di Sabah selepas pasca penamaan calon ini? Apabila Dr. Firdausi mengatakan begitu, kami mungkin tidak dapat mengagak apa yang bakal berlaku keluar dan sebagainya. Tetapi apa yang kita dapat jangkakan, Doktor? Sudah tentu apa yang kita dapat jangkakan di sini adalah mungkin ada yang apabila kita tengok ada pemimpin-pemimpin yang tidak dicalonkan, lepas tu mencalonkan diri di atas tikit independen ataupun independen. Jadi apa yang kita tengok di sini, mungkin ada yang mereka rasa mereka ni tidak dihargai ataupun mereka layak dicalonkan tapi tidak dicalonkan. Jadi mereka pun mencalonkan diri sendiri, dan ini sebenarnya sudah tentu akan membawa saingan yang lebih sengit. Kita tidak tahu apa outcome election ini, sebab tidak ada orang boleh predict apa yang outcome, ya, siapa yang akan menang ke tidak. Namun ini yang membuat saingan itu lebih sengit. Tapi sebenarnya apabila lebih sengit itu, di situlah mereka memainkan peranan penting, untuk mengutarakan. Sebab manifesto belum keluar lagi, ya. Jadi kita tengok apa manifesto mereka dan apa yang mereka boleh lakukan yang terbaik untuk kawasan mereka. Competition is always good, right? Tapi pada masa yang sama juga kita tengok bagaimana mereka mencorak manifesto mereka. Apa yang akan berlaku, saya tidak ada crystal ball untuk tengok apa yang akan menang, right? Tapi apa yang kita boleh tahu, memang situasi akan menjadi lebih rumit di dalam keadaan lanskap politik di Sabah yang paling berbeza sangat berbanding dengan Semenanjung, sebab GRS, BN kawan, tapi kalau di Semenanjung itu BN adalah musuh. Jadi ini yang membuatkan Sabah itu amat unik. Dr. Firdausi mungkin perlukan crystal ball juga, kerana saya mahu bertanyakan, penganalisis politik mengatakan bahawa undi dan juga kerusi di Sabah dan juga Sarawak akan menentukan siapakah yang berkuasa di Putrajaya apabila dicampurkan dengan kerusi-kerusi di Semenanjung. Justru apabila kita mengambil situasi GRS, BN sahabat di Sabah tetapi tidak Perikatan Nasional BN di Semenanjung sebagai musuh, bagaimana rumitnya sebenarnya untuk menentukan Sabah sebagai kingmaker itu?
Kingmaker, ya, sebab kita kena tahu seperti mana yang saya sudah cakap tadi, memang semua gabungan politik pun memang bukanlah seperti sebelum 2018, ya, sebab sekarang ni semua komponen parti sebenarnya adalah dalam keadaan yang lemah. Tetapi GRS, BN, mereka cuba bergabung dan tahu bahawa bila hanya melalui gabungan ini sahaja mereka boleh kukuh dan mempertahankan tempat mereka. Itu nyata, right? Jadi betul apabila dikatakan sebagai kingmaker, alright, apabila Datuk Seri Zaid Hamidi mengatakan bahawa akan memberi jawatan TPM itu bermaksudnya dia tu bergantunglah juga dengan Sabah dan juga Sarawak. Betul, kita akan menjadi mungkin kita akan jadi kingmaker kita sebab dengan tawaran-tawaran yang ada ini. Jadi yang paling penting sekarang ini apabila menjadi kingmaker, ya, satu yang kita harus lihat artinya bukan setakat hanya jawatan itu, namun kita kena ada policy deal. Apa yang sebelum ini yang telah dikatakan hak Sabah, hak Sarawak yang termaktub dalam MS63 itu, saya rasa itu kena direalisasikan. Itu amat penting. Dr. Firdausi Sufyan mengatakan bahawa banyak yang perlu ditunggu dalam politik Sabah menjelang petang ini. Itu yang akan kami bawakan di astroawi.com. Terima kasih Dr. Firdausi Sufyan kerana sudi bersama dengan kami.